Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, guru-guru, rakan-rakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin yang dapat lagi kita sama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam tafsir ayat-ayat hukum ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung semula ayat ke-36. Ayat 36 surah An-Nisa. Yang mana pada minggu yang lalu kita baru selesai potongan ayat. Potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surahul Azim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu syirik dengan sesuatu. Jadi kita dah bincangkan pada minggu yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini wajib pada setiap daripada kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah sekali-kali kita syirik dengan Allah. Jadi pada minggu yang lalu kita telah terangkan bagaimana dibahagikan syirik itu oleh ulama dua. Syirik pertama syirik jali yang terang, kemudian satu lagi adalah syirik khafi yang ringan ataupun yang kecil. Jadi mungkin kita tidak lakukan yang berat ataupun yang jelas jali itu, tetapi banyak ramai dalam kalangan kita ni melakukan syirik khafi, iaitu kita adakan saingan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita contohkan, seperti ada anjing selamatkan kita, ada itik selamatkan kita daripada sesuatu. Kalau ada orang pelihara ikan puyuh pun boleh selamatkan juga kita daripada musibah dan sebagainya. Maknanya walaupun benda itu nampak kecil, tapi sebenarnya dia masuk dalam syirik. Sedangkan syirik itu tidak ada keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang lalu. Jadi pada malam ini sambungan daripada potongan ayat yang pertama itu, wabil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Boleh baca kok? 1, 2, mula. Orang ramah tak punya lah mana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Baca semula, kita sakut-sakut juga. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب di situ. والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب
من كان مختالا فخورا. Sadaqallahu alazim. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya, wa bizil qurba, kepada rakan karib atau ibu bapa kemudian karib kerabat. Qurban maknanya yang rapat dengan kita. Wal yatama, orang miskin, wal masakin. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jarizil qurba, tetangga yang dekat, jiran tetangga yang dekat, kemudian wal jaril junub, yang jauh, wasahibil jambi, teman sejawat. Nanti kita lihat ada perbezaan pendapat ulama tentang golongan yang kita sebutkan ini. Wa ibnis sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba-hamba sahaya. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam suruhan yang kedua daripada ayat yang ke-36 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya setiap daripada kita melakukan perbuatan baik kepada kedua ibu bapa. Wabil walidain, dan kepada kedua ibu bapa ihsana, hendaklah buat baik. Perintah ini bertepatan dengan realiti sebenar memandangkan betapa besarnya pengorbanan kedua ibu bapa daripada anak itu dari dalam kandungan sehinggalah anak itu dibesarkan. Kewujudan ibu bapa itu, kewujudan anak-anak disebabkan oleh kedua ibu bapa. Jadi tidaklah munasabah. Kalau dilihat pengorbanan ibu bapa ni daripada awal, apalagi kalau pengorbanan mak yang mengandungkan kita selama maksimum dia 9 bulan. 9 bulan. Ada mungkin 8 bulan, ada mungkin 7 bulan, ada mungkin 6 bulan. Sampai 6 bulan tu yang disahkan oleh Syafi'i, paling-paling itu 6 bulan. Yang kurang daripada itu lain. Dan sehinggalah anak yang dikandung oleh ibu bapa itu boleh membesar sehingga boleh hidup dalam keadaan sendiri. Jadi bila Allah memerintahkan supaya kita mentaati ataupun buat baik pada kedua ibu bapa, maka sudah tentulah perintah itu adalah kewajipan. Kalau tak buat maksudnya berdosa. Buat baik kepada ibu bapa itu adalah suatu kewajipan. Dan dalam ayat yang lain selalu kita sebut wala takul lahuma uffin, janganlah kamu berkata kedua-duanya. Kepada ibu baik, bapa baik, tak boleh ungkapkan walaupun sekecil-kecil perkataan uff. Kalau kita, istilah kita yang selalu kita guna, di kedai agak sebentar, maknanya kita protes. Baik, dalam ayat itu, wala takul lahuma uffin, sekecil itu perkataan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang besar, yang lebih besar daripada itu. Yang kecil pun jangan sekali-kali disebut kepada kedua ibu bapa. Apatah lagi kalau kita tengking, apa mak ni tak sporting langsung. Ayah pun serupa juga 2 kali 5 dengan mak. Nak keluar dengan saing-saing pun tak ada. Tengok, kurang asam punya. Lebih pada tu pun ada kadang pula yang supuh balik kita. Bahasa orang tua, nyanyi.
Dan lebih dahsyat daripada itu, apabila berlakunya perkara yang menyebabkan kecederaan ataupun kematian kedua ibu bapa disebabkan oleh antara anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah tentulah anak yang sebegini hukumnya tak taat kepada kedua ibu bapa ni. Kalau kata syurga itu di bawah telapak kaki ibu, maka sudah tentulah tak masuk syurga lah anak yang derhaka kepada ibu bapa. Tak masuk syurga anak yang derhaka kepada ibu bapa. Dan apatah lagi kalaulah anak itu merupakan pembunuh kepada ibu bapa. Ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum kita, dahlah tak dapat masuk syurga. Mereka ini juga sekali-kali tidak boleh mewarisi harta pusaka. Anak yang pernah bunuh bapaknya, maka dia tidak boleh sama sekali untuk menerima harta pusaka. Jangan bagi harta pusaka. Tak layak untuk dia menerima harta pusaka. Perintah bersyukur dan beribadat kepada Allah ini sering disertakan dengan perintah berbakti kepada kedua ibu bapa. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyunya menyebut, bersyukurlah kamu kepada aku dan juga bersyukurlah juga, berterima kasihlah kepada kedua ibu bapa sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Luqman. Anishkurli waliwalidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada mak ayah kita. Kemudian dalam surah Al-Isra disebut wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Tuhan kamu telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Lepas Allah sebut sembah pada dia, kemudian buat baik pada ibu bapa. Dalam ayat yang kita baca tadi juga, sembahlah Allah, jangan syirik, kemudian buat baik kepada ibu bapa. Dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-Isra pun sama. Wa qadara rabbuka alla, kamu hendaklah menyembah, jangan sekali-kali kamu menyembah yang lain selain daripada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsan, sama juga, hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maknanya dalam ranking, kalau kita letak tertibnya, Allah dan Rasul selepas itu adalah kedua ibu bapa. Allah dan Rasul selepas itu adalah kedua ibu bapa. Kemudian kalau kita pecahkan lagi ibu dan bapa, kalau pecah lagi ibu dan bapa, ibu lagi di atas. Patut disebut ibu dan bapa. Tak sebut. Kalau kita dalam cakapan biasa kita pun tersebut ibu-ibu dan bapa-bapa. Kita tak sebut bapa-bapa dan ibu-ibu. Rasa pelik. Rupanya dalam Quran pun disebut ibu dan juga bapa. Mana dalam mafhum satu hadis Nabi SAW, bila sahabat bertanya, manakah yang lebih utama di antara ibu dan juga bapa? Sehingga Nabi jawab. Sekali Nabi jawab, ibu. Selepas itu, sahabat tanya lagi. Nak ikut susunan. Nabi jawab, ibu lagi. Kemudian lepas itu, Nabi jawab, ibu lagi. 3 kali dia jawab ibu. Selepas itu barulah bapa. Maknanya 3 kali ibu, baru satu bapa. Bukan maksudnya satu bapa boleh kahwin 3 ataupun tidak. Maknanya penghormatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kemuliaan ibu itu sudah tentulah melebihi daripada mana bapa bawah sikit. Bapa bawah. Walaupun begitu, dalam ayat-ayat yang dipaparkan kepada kita, kedua-dua itu secara umumnya mempunyai taraf yang sama yang perlu dihormati oleh anak-anak.
kita ada ibu bapa masing-masing, dan bila kita sudah jadi ibu dan bapa, kita ada anak. Kita juga ada anak. Dan selalu dipesan oleh orang tua kita, ulama-ulama, guru-guru kita, kalaulah besok kita nak anak-anak kita menghormati kita hari ini, semasa ibu bapa kita ada, hendaklah kita buat benda yang sama kepada kedua ibu bapa kita. Jangan hari ini kita mengherdik ibu bapa kita, besok kita nak supaya anak kita tu menghormati kita. Jadi ibu bapa tu diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang tinggi dari sudut kemuliaan. Kemudian setelah perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa, disusuli dengan kaum kerabat. Disusuli dengan kaum kerabat. Kaum kerabat ni maksudnya adalah orang yang terdekat. Maknanya masih dalam lingkungan saudara mara kita. Bapa dan juga kaum kerabat. Dan hendaklah dibuat baik kepada kaum kerabat sebagaimana kebaikan yang kita curahkan kepada kedua ibu bapa. Baik kaum kerabat itu laki-laki, mahupun kaum kerabat itu adalah perempuan. Tidak boleh kita bezakan kaum kerabat. Mak saudara kita rapat, kemudian pak saudara kita tak rapat mana. Jadi ada perbezaan. Dan apatah lagi kalaulah kebaikan kita itu kita ni lebih baik dengan yang jauh daripada yang dekat. Susunan tu yang diletakkan dalam ayat ni cantik dah. Ibu bapa, Allah dan Rasulnya dalam wa'budullah tu maknanya nak highlightkan bahawa yang utama di situ adalah Allah. Kemudian satu taukid, janganlah kamu syirik dengan dia. Kemudian ibu bapa. Selepas ibu bapa, kaum kerabat. Maknanya kalau kita langkau pergi, baik kita dengan kaum kerabat lebih daripada baik kita kepada kedua ibu bapa, maka itu tetap juga jadi suatu kesalahan. Mana boleh kita baik dengan ibu bapa tu kurang daripada kita buat baik dengan kaum kerabat. Apatah lagi bila kita langkah tinggalkan. Mak kita tinggalkan, kaum kerabat kita tinggalkan, kita ambil kawan-kawan yang jauh. Nanti lepas ni dia ada kawan dekat, kawan jauh. Dengan kawan kita baik sangat, tapi dengan adik-beradik kita, dengan saudara mara kita, kita tak baik pun. Dengan adik-beradik balah dengan saing. Dengan saing ni macam belakang kata. Baik dah. Apa? Tapi dengan adik-beradik, jadi itu pun tak kena susunan tu tak kena. Kita yang menyusun tak kena. Allah Subhanahu Wa Taala susun comel dah supaya bila kita buat baik, ikut tertib yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni seleheng semacam. Kemudian yang berikutnya ialah pada ayat wal yatama. Tadi kaum kerabat, maksud kaum kerabat di sini, kita kata mak saudara, bapa saudara, tok saudara, maknanya masih dalam kerabat, kaum kerabat kita, saudara mara. Sama ada di sebelah ayah atau di sebelah ibu. Wal yatama dan anak-anak yatim. Hal itu dikarenakan mereka kehilangan orang yang menjaga kemaslahatan
dan nafkah mereka, maka Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka. Anak yatim masuk dalam kategori mesti dibuat baik. Kita dah bertemu dengan cerita tentang anak yatim dalam tafsir yang lepas. Kena ambil anak yatim, dan beruntung orang yang memelihara anak yatim. Jangan sekali-kali anak yatim itu kita bezakan dengan anak sendiri. Nabi SAW kan yatim, orang yang memelihara anak yatim seolah-olah mereka itu memelihara sebagaimana dipeliharanya Nabi SAW oleh tuk dia, datuk dia ataupun mak saudara, bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, bapa kepada Ali bin Abi Talib. Jadi dipelihara oleh bapa saudara. Nabi yatim, Nabi menggalakkan anak-anak yatim ni hendaklah kita buat baik dengan mereka. Kemudian pada kalimah wal masakin, yakni dan orang-orang miskin, iaitu orang yang sangat memerlukan bantuan agar mereka ini dapat hidup dengan baik sebagaimana kehidupan manusia yang lain. Orang miskin pun perlu kita buat baik. Jadi jangan letak satu sempadan, border. Ni pokok kita ni, pokok kelas atas. Jangan duduk saing sangat dengan pokok kelas bawah. Ada juga orang agak. Ni keturunan kita ni, keturunan sebelah ni. Minta maaf kalau ada keturunan toksih ke, teku-teku ke, saik-saik ni, kawan belah mana ni, orang lain-lain ni. Ingat Allah Ta'ala tidak tengok. Benda-benda itu Allah Ta'ala tak tengok. Tak sebut pun untuk saik sini. Tidak masuk pun. Sebut saja miskin ataupun yatim, apa kategori dia pun, panggilan dia sekalipun, kalau dia berada dalam kategori itu, inilah orang yang sepatutnya dibuat baik pada mereka. Kategori miskin. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada orang miskin, supaya kita mengeluarkan mereka itu daripada kesulitan. Yang mana kesulitan ini kadang-kadang boleh membawa mereka ini kepada perkara yang menyebabkan mereka ini mungkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Miskin, ada kalanya orang miskin ini dia boleh terbalik, menyebabkan berlakunya kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Miskin seolah-olah bebanan demi bebanan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada segolongan manusia yang sebegini, sehingga mereka itu rasa frust. Hidup ni seolah-olah rasa tertekan, tidak ada orang yang kaya pada pandangan dia. Ramai orang senang ni, tapi tidak ada pun yang cuba ambil cakna dengan golongan miskin. Jadi kalaulah kita tidak bantu mereka ini, maka sudah tentulah akan berlaku sesuatu. Sesuatu itu bukan sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan pada kita, tetapi sesuatu itu adalah mendatangkan keburukan pada kita. Jadi padai pun rumah kena panjat kat orang, tak nyanyo sangat kat orang miskin. Jumpa-jumpa hina, jumpa-jumpa jebeh, tak tolong, jumpa-jumpa jebeh. Jadi
Tapi sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berbuat baik kepada golongan miskin. Jadi golongan miskin ni kalau ambil contoh setengah-setengah tempat ni, kalau di bandar-bandar besar, nak cari orang miskin ni kawasan setinggan ataupun duduk di rumah flat. Rumah flat, kawasan setinggan, itu setengah orang boleh kategorikan golongan yang miskin. Ini golongan yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kita sini kita tak duduk flat ni, banyak lagi tanah tempat kita. Jadi kita pun boleh tahu siapa dalam kategori miskin. Kalau pun kita tak tahu, ada jawatankuasa yang sepatutnya ambil tahu supaya tidak terlepas orang ni daripada menerima bantuan yang sepatutnya. JKK ke, pengurusi ke, majlis apa-apa saja, letaklah atas organisasi apa sekalipun, bila diberi amanah, maka hendaklah orang ini perlu diutamakan. Kena cari. Kalau diserahkan pada masjid, masjid kena tahu siapa yang berada dalam kategori yang perlu diberikan bantuan. Maka perlu diberi bantuan orang yang berada dalam keadaan kemiskinan ini untuk mengeluarkan mereka daripada kesusahan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung dalam ayat wal jari zil qurba wal jaril junub, yakni tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Di sini ada perbezaan pendapat sebagaimana yang disebut oleh Ali bin Abu Talhah, mengatakan bahawa kata Ibnu Abbas, tetangga yang dekat iaitu orang yang antara kamu dan dia memiliki hubungan kerabat. Itu termasuk tetangga yang dekat. Ini satu pendapat dari Ibnu Abbas. Tadi dah ada al-qurba, kaum kerabat. Tapi ini Ibnu Abbas menyatakan bahawa yang memiliki hubungan kekerabatan itu dianggap sebagai wal jari zil qurba. Sedangkan wal jaril junub, tetangga yang jauh, iaitu orang yang antara kamu dan dia tidak memiliki hubungan kerabat. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahran, Ad-Dhahak, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan dan Qatadah. Manakala Ibnu Abu Ishaq mengatakan dari Naufal tentang firman Allah wal jari zil qurba, maksudnya adalah tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat dinisbahkan kepada tetangga yang muslim. Jadi satu pendapat mengatakan kaum kerabat, kemudian pendapat yang lain mengatakan tetangga muslim. Kemudian tetangga yang jauh itu adalah terdiri daripada tetangga yang bukan muslim. Masuk Cina, Yahudi, Nasrani. Jadi tetangga itu dianggap sebagai tetangga yang jauh. Tapi masih lagi dalam lingkungan jiran tetangga kita. Dan mereka ini ada hak-hak. Hak tetangga muslim dan juga hak tetangga yang bukan muslim. Jadi kita sini tak payah penipala apa hak bukan muslim, apa hak yang muslim. Hak yang muslim pun tak berapa kita penuh. Tak berapa kita penuhi ya hak yang bukan muslim itu tak ada. Yang muslim pun gagal untuk kita penuhi hak tetangga. Jadi ada adat
dengan jiran tetangga itu ada dijelaskan satu persatu, tapi tidak dijelaskan dalam tafsir. Kata Jabir Al-Jufi dari Asy-Sya'bi dari Ali bin Ibn Mas'ud, wal jari zil qurba maksudnya adalah wanita, sedangkan Mujahid berkata pula tentang wal jaril junub, iaitu teman dalam perjalanan. Maka banyaklah hadis-hadis yang menjelaskan tentang wasiat untuk tetangga sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW daripada Imam Ahmad. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuras. Jibril senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga hingga aku menyangka akan mewariskannya. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini sabda Nabi SAW. Maknanya bila disebut tetangga berulang kali oleh Jibril pada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah merasakan bahawa seolah-olah tetangga itu berhak untuk mendapat harta pewarisan. Nak ceritanya betapa hubungan di antara kita dengan tetangga itu adalah sangat rapat juga. Bukan sahaja kaum kerabat yang perlu rapat, malah tetangga juga perlu ada hubungan yang baik dengan mereka. La yashba'u rajul duna jari. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Umar. Janganlah seseorang kenyang tanpa memerhatikan tetangga. Ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya, janganlah sekali-kali kita membiarkan tetangga kita dalam keadaan lapar. Tapi kita tak tahu pun tak. Tak tahu kita, tak siasat pun. Orang sebelah tu ada makan ke tidak? Mujur rumah jauh. Rumah jauh ni tak payah tanya. Dia tidak. Kewajipan tu tak lari dengan sebab jarak rumah. Bila kita kata tetangga ni, sebagaimana kita belajar, tetangga tu sekeliling. 40 buah rumah. Keliling 40 buah rumah tu. Kalau orang duduk flat ke apa, maknanya sekitar tu lah. Ke atas. Lagi tu, tu. Mana paling rapat? Ada lagi kiri, ada lagi kanan. Maknanya yang paling rapat 40 tu, waktu lah dianggap sebagai tetangga. Maknanya tu yang kita dahulukan. Jadi jarak yang jauh itu tidaklah sekali-kali menjadi suatu dalih untuk kita tidak berbuat baik kepada jiran-jiran. Kemudian ada satu hadis yang agak panjang saya baca. Maksud dia daripada Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu katakan tentang zina? Nak hubung kait dengan betapa tetangga itu menjadi suatu keutamaan untuk kita. Apa yang kalian katakan tentang zina? Mereka menjawab, perilaku yang diharamkan. Perilaku yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka hal itu akan tetap haram hingga hari kiamat. Kemudian baginda bersabda lagi, zinanya seorang dengan 10 wanita, zinanya seorang dengan 10 wanita lebih ringan baginya daripada berzina dengan isteri tetangga. 10 lebih ringan daripada berzina dengan isteri tetangga. Maknanya kemuliaan seorang tetangga pada kita yang sepatutnya. Beliau melanjutkan pertanyaannya, apa yang kamu katakan tentang pencurian? Mereka menjawab, perilaku yang diharamkan Allah
dan Rasulnya, maka hal itu akan tetap haram hingga hari kiamat. Jawab sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, seseorang yang mencuri di 10 buah rumah lebih ringan baginya daripada mencuri dari rumah tetangga. Jadi disandarkan tentang perlakuan zina. Kemudian yang kedua tentang perlakuan mencuri. Curi 10 buah rumah orang jauh. Dua kepah, kapur raja, apa air tawar. Lebih ringan daripada mencuri harta yang ada pada tetangga. Jadi Nabi SAW berpesan begini untuk menunjukkan bahawa jiran itu adalah satu komuniti ataupun hubungan yang rapat. Walaupun hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi ada hadis lain yang menguatkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Tanya kepada Rasulullah. Maka baginda SAW menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptamu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau bunuh anakmu kerana takut makan bersamamu. Ini orang yang gugurkan anak ni, takut tak boleh makan. Miskin sangat hidup kita ni. Lalu nampak mengandung, tak boleh gugur ni. Apa nak pergi makan ni? Dalam hadis ini disebut. Kerana takut makan bersamamu. Kemudian aku melanjutkan pertanyaan, lalu apa lagi? Beliau pun menjawab, engkau berzina dengan isteri tetangga. Ini masuk dalam kategori dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar bukan bermaksud lebih besar daripada dosa syirik. Maknanya nak kategorikan bahawa mengkhianati tetangga itu berada dalam kategori dosa besar. Dalam hadis keempat, Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Inna li jarain fa ila ayyuhima uhdi?" Qala ila aqrabihima min kababan. Sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, mana di antara keduanya yang paling berhak aku beri hadiah? Maka beliau menjawab, orang yang pintunya paling dekat denganmu. Maksudnya kalau kita ada beberapa jiran, mana keutamaan lah maksudnya di sini. Jiran yang mana lebih utama? Jiran yang paling dekat dengan kita lah. Jangan lakoh. Nak pergi laut, lakoh. Sebutir pintu. Padahal sebelah ada. Ni jemaah-jemaah kita duduk murah ni. Banyak dadak itu kan. Lalu laut dah kosong kat lagi. Maknanya sepatutnya dulu tepilah kiri kanan tu. Kalau hak lakar jauh, maknanya tak kenalah sebagaimana yang disebut dalam hadis oleh Aisyah. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wasahibil bil jambi, yakni teman sejawat. Teman sejawat, maka As-Sauri mengatakan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, keduanya berkata iaitu wanita. Tetapi Ibnu Abi Hatim berkata pendapat serupa diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Layl dan Sa'id bin Jubair, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa dia wasahibi bil jam ni? Adalah orang yang lemah. Satu pendapat mengatakan wanita, pendapat yang kedua mengatakan orang yang lemah.
Kemudian satu pendapat lagi daripada Mujahid mengatakan bahawa teman dalam perjalanan. Jadi wasahibi bil jambi ini ada 3 pendapat. Ini masih lagi dalam kategori kita perlu buat baik kepada golongan. Sama ada dia diistilahkan sebagai wanita ataupun orang yang lemah ataupun orang dalam musafir atau perjalanan, maka ini semua adalah perlu setiap daripada kita buat baik kepada orang. Tengok musafir daripada jauh tak boleh. Kita tengok, ni orang kampung mana ni mari. Tengok kulit gelap, tengok. Serabut muka. Kita menjauhkan diri daripada dia. Mungkin orang ni dalam perjalanan. Dan kadang-kadang kita sendiri pun, kalau kita pergi musafir ke tempat orang lain, masuk negeri orang lain. Kalau orang tengok semacam kita, berhenti semaya, comel dah tepat hak berhenti ni masjid, surat. Lepas semaya orang tengok kita semacam, tengok. Nampak pelik sangat ke kita ni? Mentang-mentang orang baru situ. Baru sapa, bukan bermukim pun. Baru sapa. Jadi sahibi bil jambi ni adalah kita boleh ambil. Maknanya hendaklah berbuat baik kepada orang yang dalam perjalanan ataupun musafir. Mari mana ni? Maknanya manis mulut, tanya. Ada hak pelik mari semaya pak kita ni? Tanya. Kadang-kadang mari hak pelik tu, hak nak mari ambil barang tu. Sebab kita tak tanya. Kita ni tak manis mulut nak tanya. Awal mari mana? Dah. Dia kalau tak tanya, lagilah. Sudah. Mari atas tujuan tak baik tu. Tapi bila kita tanya tu, sekurang-kurangnya, mari. Kasih lain. Boleh buat ni baik. Mana jemaah masjid ni? Nampak pongong belakang sombong. Sudah molek baru dia mari ada projek lain. Projek lain. Jadi tidak ada hikmah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wasahibi bil jam. Jadi insya-Allah kita ada beberapa ayat lagi dalam potongan ayat yang ke-36 ni, insya-Allah kita sambunglah pada depan. Jadi terlebih dahulu saya mohon maaf kepada semua para jemaah. Ada perkara yang kita bincangkan ini, ada kekurangannya, ampun dan maaf. Saya sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.